Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَالشَّرُّ أُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المكرمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muka surat 231 kan, diriwayatkan bahawa Nabi Nuh AS itu kan, ketika menanam pohon anggur dan pohon itu tidak mau tumbuh dengan suburnya, maka datanglah iblis terkutuk seraya berkata, hai utusan Allah, apabila engkau menghendaki mau gitu kan, apabila engkau kendaki supaya pohon anggur itu dapat subur, maka izinkan saya memotong 7 binatang untuk pohon anggur itu. Kata Nabi Nuh AS, kerjakanlah. Maka iblis memotong pun harimau, beruang, macam contoh ni harimau kumbang, serigala, anjing, ayam jantan, musang. Lalu dia siramkan darahnya pada pohon anggur tersebut. Dan saat itu pula pohon menjadi subur dan kontan, berbuah 7 macam warna. Padahal sebelum itu hanya berbuah 1 macam warna saja. Oleh kerana itu, orang yang peminum arak hasil peragian anggur menjadi pemberani seperti harimau, kuat seperti beruang, pemarah seperti macam tutul. Tu. Gemar berbicara seperti serigala kan, gemar bertarung seperti anjing, serta pendendam seperti musang, dan suka bersuara seperti ayam jantan. Itu disebut dalam kitab ni, macam tu lah kan. Kalau kita tengok orang peminum arak ni, memang ada pun sifat-sifat macam ni kan, orang minum arak. Mungkin kita tak pernah tengok berjumpa orang minum arak, sebab kita ni mungkin tergolongan termasuk golongan orang yang Allah Ta'ala jauhkan kita daripada berkawan dengan orang peminum arak. Tapi saya memang ada juga pengalaman lah, berjumpa dengan orang minum arak ni, pengalaman kan. Kebetulan berjumpa dengan dia tu, dia satu rumah lah. Jadi tuan rumah tu takut saya pergi ziarah rumah tu. Jadi bila pergi ziarah rumah tu, jadi mai dah yang minum arak ni, depa pun cepat-cepat tutup pintu. Sebab tutup pintu tu, lepas tu depa kata, ni tolong Ustaz pergi, kata kami tak ada rumah lah apa semua ni. Takut dia masuk rumah ni. Saya pun keluar, saya pun kunci pintu. Binci itu dia dalam lah. Jadi saya pun keluar. Dia bagi dia bagi salam saja. Tak ingat dah salam ke tak tahulah, orang mabuk kan. Orang mabuk salam tu suka dia nak bagi pun. Jadi saya pun kata ya apa hal ni kata. Dia tanyalah tuan rumah ada apa semua ni. Saya kata tak ada kot kan. Tak ada kot kata. Lepas tu dia dalam keadaan mabuk ni tuan. Kan, pasien orang mabuk ni, dia pasien tak pemalu. Bila tak malu ni, dia bercakap macam lah, besar diri. Dia kata saya ni dulu mengaji sekolah kan agama. Dia tengok saya pakai lebay tu, dia kata saya mengaji sekolah agama dulu ni, saya boleh tafsir Quran apa semua ni. Jadi orang mabuk ni kita nak layan apa sangat, biar pergi dia bercakap lah. Akhir saya kata, saya ni bila teringatlah, bila dah kata tafsir Quran ni, saya pun teringat jugalah ada ayat-ayat Quran yang saya tak apa faham. Jadi saya minta kalau boleh tak hurai ayat-ayat yang saya tak faham ni. Saya pun bacalah. Saya kata ayat dia
sana Islam. Saya tak ingatlah ayat dia. Ayat apa tu? Innamal khamru wal maisir wal ansab. Saya baca tu lah. Ayat tu kena atas kepala dia lah. Kan? Dia tak terjemah. Dia tak terjemah. Saya rasa dia pun faham ayat tu. Tapi saya nak kata kat dia lah, innamal khamru wal maisir, bahawanya arak, berjudi, bertenum nasi, berhala itu, terjemah tu lah, rijsun min amali syaitan. Satu kerja yang terkutuk daripada perbuatan syaitan. Saya nak suruh dia terjemah yang tu lah. Tapi dia pandai, mabuk-mabuk dia pun tak mau terjemah. Itu pengalaman saya. Lepas tu tengok pula berdarah ni. Saya kata apa hal berdarah ni kepala tu kan. Dia pun tanya tak kata apa-apa lah. Lepas tu dia pun pergi. Itulah pengalaman sikit saya jumpa orang mabuk. Kan mabuk yang orang kata apa, yang masih kuat lagi mabuk tu lah kan. Jadi betul lah kot kita sebut di sini ni, dalam kitab ni sebut ni, bahawasanya orang mabuk ni memang ada fi'il dia macam tu. Fi'il harimau dia, kira berani semacamnya kan. Gitulah yang disebut dalam kitab ni sebut tu. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, wa la yusriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun, wa la yashrabu syaribul khamri hina yashrabu wa huwa mu'minun. Tidaklah seseorang pezina itu dia berzina tatkala dia beriman. Maknanya tidak orang tu berzina kalau dia dalam keadaan beriman. Tidaklah seseorang itu pencuri, tidaklah seseorang itu pencuri itu mencuri, tidaklah seseorang pencuri itu mencuri tatkala dia sedang beriman. Dan tidaklah pula seseorang peminum itu meminum arak tatkala dia sedang beriman. Bismillah. Baik. Apa kata Rasulullah SAW? Sabda Rasulullah, tidaklah seseorang penzina itu berzina tatkala dia beriman. Tidaklah seseorang pencuri itu mencuri tatkala dia sedang beriman. Dan tidaklah pula seseorang peminum itu minum arak tatkala dia sedang beriman. Mudah katanya, kalau orang beriman, dia tak akan berzina, dia tak akan mencuri, dia tak akan minum arak. Orang yang beriman ni dia tak akan buat benda macam tu. Tapi sebab apa dia buat macam tu? Dia jadi penzina. Dia jadi pencuri. Dia jadi seorang peminum arak. Masa dia lakukan benda-benda tu, iman dia dah dicabut. Iman dia dah ditarik. Bila iman ditarik, maka dia berlakulah perzinaan. Bila iman ditarik, maka berlakulah pencurian. Bila iman ditarik, maka berlakulah meminum arak. Iman ditarik. Di sini ada perbahasannya tu. Itulah maknanya, ketika dia melakukan sesuatu yang berdosa itu, maknanya dia tidak beriman. Jadi di sini ada perbahasan. Perkataan kalimah wa huwa mu'minun, iaitu huruf waw tu lil hal, dia kata. Huruf waw itu lil hal. Kan al wawu lil hal. Taqdiruhu wa huwa halu kaunu syaribil khamri laisa bimu'minin 'inda Syafi'i, dia kata. Waw itu hal, keadaan ketika mana dia meminum itu dia tidak beriman. Laisa bimu'minin 'inda Syafi'i. Kitab ni dikarang oleh seorang ulama yang bermazhab Hanafi, kitab ni. Tapi dia bukanlah cerita hukum fiqh, tapi dia cerita hukum tarhib wa targhib.
Maknanya cerita berkenaan nak bagi satu gemar dan juga takut, kan? Nabi juga datang dia sebagai basyiran wa nazira. Nabi datang kepada kita memberi perkhabaran gembira dan memberi peringatan kepada kita. Jadi ulama-ulama juga macam tu, kan? Jaga kamu, jangan buat macam tu. Nanti berdosa, masuk neraka. Itu kata ulama macam itulah. Buat macam ni bagus. Kalau tuan-tuan buat macam ni, tuan-tuan akan dapat pahala, masuk syurga. Itu basyiran. Memberi khabar yang gembira. Itulah apa ni keadaan, apa ni kehidupan kita hari ni. Baik. Wa huwa mu'minun, ini dibahas dalam bahasa Arab, kan? Bahasa Arab ni. Wa huwa mu'minun, maknanya seseorang itu tidak melakukan zina, kan? Tidak melakukan zina, kan? Tidak seorang pezina itu berzina tatkala beriman. Kalau dia beriman, dia tak berzina. Kalau dia beriman, dia tak minum arak. Kalau dia tak beriman, kan, dia tak beriman, dia minum arak. Kalau dia tak beriman, dia berzina. Kalau dia tak beriman, dia mencuri. Kan. Tapi kalau dia beriman, dia tak akan buat benda-benda macam tu. Jadi macam mana? Adakah iman itu terkeluar daripada Islam? Adakah ketika mana berzina, dia keluar Islam, murtad? Apakah dia bila mencuri keluar Islam, mana dia murtad dah, kafir dah? Ataupun kalau dia minum arak, adakah dengan sebab minum arak dia tak beriman, keluar daripada Islam? Ada ulama kata macam tu. Ada ulama kata macam tu. Tak beriman ni tak beriman. Sempurna tak sempurna itu perbahasan ulama. Jadi di sinilah ada perbahasan ulama. Huruf wawnya itu menjadi keterangan pelaku, keadaan ketika mana dia minum arak, ketika mana dia berzina, ketika mana dia mencuri. Maka kalau dinyatakan artinya menjadikan sedang keadaannya orang yang minum arak itu bukan orang mukmin lagi. Bukan orang mukmin lagi. Kan? Itu kalau dinyatakan kalau dia bukan orang mukmin, dia bukan berzina. Dia kalau bukan mukmin, dia mencuri. Dia kalau bukan mukmin, dia minum arak. Kerana menurutnya perbuatan ini sebahagian daripada iman yang sempurna. Itu maksudnya tu. Maknanya bukan kata tak beriman itu kafir, bukan kata tak beriman itu murtad, tapi tak beriman itu tak beriman yang sempurna. Kita ni beriman tak? Beriman. Kan? Beriman. Kalau orang tanya tuan ni beriman tak? Saya beriman. Tapi kalau kata tuan ni soleh tak? Yang tu boleh kita kata saya ni taklah soleh. Gitu tak apalah. Tapi kalau beriman kena kata saya beriman. Tapi iman macam mana? Iman yang tidak sempurna. Itu iman tak sempurna. Jadi itu yang dimaksudkan iman. Sebab ada hadis lain Nabi sebut, contoh la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang itu sehingga dia kasih kepada saudaranya seperti mana ia kasihkan diri sendiri. Tak beriman. Bukan. Ulama kata la yu'minu ahadukum tu tidak beriman yang sempurna. Yang sempurna. Beriman tetap beriman tapi sempurna. Kan. Jadi dalam istilah kita kata ni tak baik sangat lah. Bukanlah baik. Kan kita ada kelas, ada dia punya orang kata kategorinya. Baik. Kan. Amat baik itulah. Kan. Dulu buku rekod sekolah kita kan, cikgu tulis kelakuannya, cikgu tulis baik je. Semua baik belakang. Cikgu bertakut nak tulis tak baik, saya pergi balik lagi. Kan ayah marah lah semua ni. Tulis baik, walaupun di sekolah tu kan tak kira lah orang duduk atas kerusi, duduk atas meja kan. Tu dia kira baik lah.
Tapi ada juga cerita tulis, kan amat baik, ada juga. Begitu juga kalau kita dapat pelajaran kan. Orang satu amat baik ke, dua amat baik, yang ni baik, yang ni cemerlang ke apa gitulah. Kan saya tak faham itulah, kan. Tapi ada tulis macam tu. Jadi maknanya apabila disebut dalam hadis tu, dia kata kalau orang tu melakukan sesuatu yang kita sebut penzina ke pencuri ke tu, dia bukan orang beriman. Bukan orang beriman tu bukan beriman sempurna. Iman tetap iman, tapi bukan iman sempurna. Masyhurnya ulama-ulama kata, kalau dia mengatakan arak itu halal, sedangkan ijma' ulama kata haram, nas yang qat'i dalam Quran kata arak itu haram, dia kata halal, itu terang-teranglah murtad, kan. Menghalalkan yang diharamkan dengan ijma' ulama, yang diharamkan oleh Quran, yang diharamkan oleh Nabi, dia kata halal, itu memang murtad lah. Tapi ini maknanya apa? Tak sempurna. Perbuatan itu sebagai daripada iman yang sempurna. Menurut pendapat kita tu mazhab Hanafi lah, kan? Bahawa perbuatan itu bukan bahagian daripada mutlaknya iman. Itu bukan sebahagian semata-mata iman, kan? Dan tidak pula bahagian daripada iman yang sempurna. Minum arak, mencuri itu bukan sebahagian daripada iman yang sempurna. Oleh kerana itu orang meninggal perbuatan itu tetap juga mukmin, tetap juga nama dia orang yang beriman. Dia tetap juga beriman. Itu maksudnya. Dalam mazhab Syafi'i kita dia kata iman yang tak sempurna. Iman tetap ada. Orang yang mencuri tetap iman, orang yang penzina tetap iman, orang peminum arak tetap beriman selagi dia tidak menghalalkan benda tu. Tetapi Imam Syafi'i kata iman yang tidak sempurna. Tak sempurna. Makna tak sempurna ni ada cacat lah. Bila ada cacat, bila ada kecacatan iman kita dibimbangi, kalau kecacatan itu kita tak berubat, boleh membawa kepada beberapa perkara kesan itu. Pertamanya boleh membawa kepada nilai kita tu kurang nilai di sisi Allah Ta'ala. Kurang nilai maknanya kalau pinggan mangkuk lah kita kata, kan, kerusi meja lah kita kata, yang tidak ternilai, yang buruk, yang cacatnya, kita tak letak di tengah-tengah rumah, kita letak dalam store ke, letak di bawah bansai ke, lebih kurang itulah, kan. Yang elok-eloknya pinggan mangkuknya, yang elok-elok kerusi mejanya tu, yang kualitinya tu kita letak dalam rumah. Itulah kiasannya tu. Yang keduanya, kalau iman kita ni rosak ataupun cacat, orang kata, maka dibimbangi kalau kita tak berubat, dia makin membesar kecacatan dia dan memungkinkan kan, benda tu semua akan tidak dinilai dah. Takut bimbang jatuh kepada murtad. Kan, jatuh pada murtad. Bila iman dah tak kuat, datang dugaan, dia tak boleh tahan. Umpamalah kita orang kata rumah lah kita katakan, apa ke papan ke apa semua ni, bila dah lama reput. Bila reput ni macam anai-anai, tak apalah saya contoh anai-anai pasal tadi duduk anai-anai di rumah tu. Papan ni kan, kita tengok dia elok, cat dia elok apa semua ni, tapi rupanya dah dimakan oleh anak-anak dalam tu. Kan dia anak-anak. Jadi maknanya kalau orang tak jijak dia elok. Kalau orang jijak dia dah reput. Gitulah. Kalau iman yang cacat ni, kalau tak diuji tak ada masalah. Tak diuji, bagi sihat, apa lagi, kan, tak ada sakit, tak diuji, tak ada masalah. Tapi kalau iman yang tak kuat ni, kalau diuji dengan sakit, diuji dengan kekurangan harta, diuji dengan kekurangan buah-buahan, umpamanya dia ada kebun, buah tak ada, semua ni,
Makan diulat. Bila diuji, macamlah papan yang elok tadi ni, dalam dia tu ada anai-anai. Bila diuji, maknanya bila dijijak akan jadi apa? Reput lah. Bila diuji, syaitan uji dia, Allah Ta'ala ujikan dengan syaitan, Allah uji dengan nafsu dia macam ni, maka iman yang tak kuat ni dia akan melata. Kan? Dia tak kuat nak menerima akan ujian Allah Ta'ala. Dia tak kuat menerima ujian tu, maka dia terdedah kepada kekufuran. Ni yang dibimbang kalau iman kita tak kuat. Baik. Kerana Rasulullah SAW pernah ditanya daripada pengertian sabdanya, iaitu la yashrabu syaribul khamri hina yashrabuha wa huwa mu'minun, hingga akhir tu. Tengok terjemahan. Tidaklah seseorang peminum arak itu minum arak tatkala dia sedang beriman. Maksudnya tidaklah peminum arak itu minum arak tatkala dia sedang beriman. Makna kalau dia beriman, dia tak akan minum arak. Baik. Soalan dia tu, adakah dia tak ada iman langsung? Bila tak ada iman langsung, kafir lah. Soalan ni kan. Maka beliau membuat garis lingkar besar di tanah. Tuan-tuan boleh tengok gambar sebelah tu. Maka beliau membuat garis lingkar besar di tanah. Kemudian beliau membuat lingkaran lagi di tengah-tengah lingkaran pertama. Tengok tanda huruf X tu. Garisan luar tu Islam, dan tengah-tengah X tu iman. Buat satu besar tu Islam, tengah tu iman. Dan beliau bersabda, Nabi bersabda, bundaran yang pertama adalah Islam. Tu lingkungan yang pertama tu Islam, serta lingkungan yang kedua tu adalah iman. X tu lingkungan yang kecil tu iman. Maka seseorang yang minum arak, berbuat zina, mencuri, dia telah keluar daripada bundaran iman, tetapi masih berada dalam lingkaran Islam. Dia masih lagi dalam Islam, cuma keluar daripada iman. Iman mana? Iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Jadi maksudnya dia masih lagi percaya arak tu haram. Dia masih lagi percaya berzina tu berdosa. Dia masih lagi percaya yang kata mencuri itu dosa besar. Jadi dia buat itu atas dasar apa? Atas dasar kerana mungkin dia buat itu sebab tekanan daripada nafsu. Inginkan minum arak ni, inginkan apa? Inginkan merasai, kan? Ataupun orang minum arak ni dia berasa bila minum, mungkinlah kot kita rasa macam ni. Kalau dia minum tu dia rasa semacamnya orang kata kan. Begitu juga mencuri ni dia rasa, bagi dia mencuri ni tak ada hal lah orang kata kan, walaupun dia tak berdosa. Salah hukum dunia, salah hukum akhirat pun salah. Begitu juga zina apa semua ni. Tapi kadang-kadang desakan daripada nafsu, desakan daripada syaitan iblis, atau nakkan kepada kemegahan, nakkan kepada apa-apa sajalah kan, yang menyebabkan dia melakukan benda-benda yang macam ni. Kecuali melakukan perbuatan menyentuhkan, iaitu syirik. Syirik habis, Islam pun habis, iman pun habis. Itu perbahasan ulama. Maknanya itu yang masyhurnya. Maknanya kalau seseorang itu melakukan dosa-dosa besar, melainkan syirik, selagi dia tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, maka dia tetap juga Islam, tapi nama dia Islam asi, Islam yang derhaka. Ini dibahaskan dalam kitab tauhid. Tuan-tuan pergi cari dalam kitab tauhid, kita akan bahas berkenaan dengan Islam mukmin yang kamil, dan Islam ataupun mukmin yang asi, yang derhaka. Maka yang masyhurnya, seseorang yang melakukan dosa besar melainkan syirik, dia tetap juga Islam, tapi Islam yang asi derhaka. Yang asi derhaka ni, kata ulama, orang ni dia akan dimasukkan ke dalam neraka
selama mana kederhakaan dia, kemudian barulah dimasukkan ke dalam syurga. Jangan pula duk kata tak apa kalau macam tu lalas masuk juga. Oh jangan. Neraka ni bukan kata masuk ni tengok tak mau, bau pun tak mau. Neraka ni dia punya dahsyatnya 500 tahun lagi kita tak sampai, naudzubillah Nah, kita tak mau benda macam ni. Orang nak masuk neraka tu 500 tahun lagi dia nak masuk, dia dah bau dah. Neraka tu bau yang amat perik. Belum lagi tengok dan belum lagi dimasukkan ke dalam neraka. Kan? Tu yang kita minta doa tu. Di antara doa yang masyhurnya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta tu yang masyhur yang kita baca doa tu kan. Apatah lagi bulan tarawih, ya Allah, kami minta berlindung daripada murka-Mu dan azab-Mu. Neraka lah, daripada neraka. Minta berlindung daripada murka-Mu dan neraka-Mu. Minta berlindung. Tak mau dengar pun tak mau kan. Kalau sahabat-sahabat Nabi dulu dengar neraka ni macam nak pingsan. Ada yang pingsan pun ada. Neraka. Baik. Kita berlindung kepada Allah daripada perbuatan yang seperti itu. Na'udzubillah, minta berlindung kita daripada tidak beriman yang sempurna. Kita sedang menuju untuk menjadikan diri kita ni iman yang sempurna, tuan-tuan. Islam dah, alhamdulillah kan. Islam dah. Kita mengaku dah tidak ada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad utusan Allah dan rasul-rasul nabi-nabi lain. Malaikat, kitab, apa semua kita percaya kan. Hari kiamat, qada dan qadar, ketentuan Allah kita percaya. Tapi kesempurnaan tu kita nak, supaya dia duduk dalam hati kita ni, dia jadi sebagai satu akidah kuat dia, kerana nak menghadapi musuh yang lebih tua daripada kita ni. Yang lebih tua daripada jasad kita ni, yang lebih tua daripada jasad kita ni nafsu. Yang lebih tua daripada diri kita ni syaitan. Jadi orang makhluk-makhluk tu dia hebat. Jadi kalau kita tak buat persediaan, na'udzubillah lah kan. Takut. Ketahuilah saudaraku, bahawa sesungguhnya iman dan Islam itu satu. Menurut pendapat kita, pendapat kita tu mazhab dalam mazhab Hanafi, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala kan. Ya'lamu ayyuhal ikhwan anna al-iman wal islam wahidun 'indana bidalilin qawlihi ta'ala wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa memeluk agama selain daripada Islam, barang siapa yang mencari agama lain daripada Islam, wa man yabtaghi ghairal islami dinan, orang cari lain pada Islam sebagai agama, sebagai cara kehidupan dia. Kita Islam ada kehidupan kita, kehidupan berdasarkan kepada akidah dan syariah. Islam ni dia ada akidah, dia ada syariah kan. Akidahnya iaitu orang hari ni kita panggil ideologi, kepahaman kita tentang ketuhanan, tentang kenabian kan. Itu. Jadi kalau lain pada Islam, mungkin ada yang mengatakan Tuhan itu ada lain daripada Allah. Tengok kita hari ni dicabarkan oleh penganut-penganut lain yang menggunakan nama Allah. Allah memanglah nama Tuhan kita.
Dia nak menggunakan, kemudian bukan nak menggunakan sebagai satu pengakuan, tapi nak menggunakan sebagai satu olok-olok. Olok-olok ni. Sebab kita nama-nama Allah ni, kita nak sebut nama Allah tu pun nak kena jaga juga. Kita tak boleh sebut di tempat-tempat yang tidak dibenarkan, kan? Tak dibenarkan. Kalau kita sebut Allah, bagi orang perempuan contohnya, bagi orang lelaki yang berjunub contohnya, kita sebut Allah, kita nak niatkan itu ayat Quran, jadi tak boleh juga, kan? Kalau kita sebut Allah itu atas nama zikir, itu ada keharusannya, kan? Jadi orang yang cari selain pada Islam sebagai agama, panduan kehidupan dia tu, maknanya dia menolak pahaman yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Nabi-Nabi. Maknanya pendek kata, dia cari lain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima amalannya. Falan yuqbala minhu, tidak diterima daripadanya. Kan? Tidak diterima daripadanya, iaitu segala amalan-amalan tak diterima. Wa huwa fil akhirah, padahal dia di akhirat besok ni minal khasirin, termasuk daripada orang-orang yang rugi. Di akhirat besok ni orang-orang yang bukan Islam, berdasarkan kepada ayat ni, orang ni akan menyesal. Kita orang Islam pun menyesal, tuan-tuan. Kita orang Islam pun akan menyesal di akhirat besok. Dia kata, aku ni bukan tak ada duit, masjid duk minta derma ni, aku pergi bagi sikit je, bagi 100 je, padahal kalau bagi 1000 pun masalahnya. Duk menyesal. Aku ni kemarin ni, kan, bukanlah tak boleh baca Quran, boleh, tapi orang buat tadarus ni aku tak join sekali. Allah, Tok Imam duk panggil, mai dah kita baca, mai dah baca bila sikit-sikit tak apa, semua ni duk pujuk, tak boleh pi. Bukan tak boleh baca. Kan rugi kita ni. Macam-macam lah, tuan-tuan, kita rugi. Yang paling rugi besok di akhirat adalah orang-orang kafir. Sebab orang kafir ni duduk dalam neraka, orang Islam juga duduk dalam neraka. Orang Islam ni akhir-akhirnya yang mana melakukan kesalahan, dosa kepada Allah Ta'ala, dia akan dikeluarkan masa ke semasa, dikeluar. Maka orang kafir ni, mereka akan kata, alangkah ruginya aku tak jadi orang Islam. Itu je kata. Ruginya aku tak jadi orang Islam. Padahal yang keluar tu nama dia orang Islam, tapi amalan dia tak ada. Bukan takat amalan soleh tak ada, buat pula benda-benda yang mungkar. Tapi akhirnya dengan sebab ada keimanan, akhirnya setelah diseksa mengikut dosa dia, maka dikeluarkan neraka, masuk dalam syurga. Maka orang kafir lah akan menyesal untuk sekian lamanya tu. Auzubillah. Kan kita menyesal, orang kafir pun menyesal, kan? Minal khasirin, daripada kalangan orang yang rugi, iaitu orang yang tertipu sebab memilih kedudukan di neraka sebagai ganti kedudukan syurga. Kita siapa tak tahu, tuan-tuan, kita kalangan kita ni. Saya rasa telinga kita ni, orang katalah bahasa kita kan, dah berbulu dah dengar syurga, neraka, pahala, dosa. Orang kata jenuh dengar lah. Tapi kita bimbang, takut kita tertipu, ditipu, kan, oleh anasir-anasir yang memang dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk menguji kita. Kan, menguji. Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni terang-terang dah, kan? Dalam Quran terang-terang bahawasanya di antara musuh kita ni syaitan. Innahu lakum aduun mubin. Baca Yasin kan? Innahu lakum aduun mubin. Terang sangat lah.
bahwasanya syaitan itu adalah musuh bagi kamu yang nyata, terang. Dia kok mana pun di antara perkara yang dia nak bawa alat untuk jadikan kita ni terpesong daripada agama ni, arak minum arak. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya nak malah. Iaitu bukan sini dia kata Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yashrabu 'alaihal khamru." Barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, maka janganlah dia duduk di satu perjamuan yang di dalamnya direguk ada hidangan. Ni bahasa Indonesia lah ku. Minuman arak. Fala yajlis ala ma'idatin yashrabul 'alaihal khamr. Jangan kamu duduk di atas hidangan yang ada menyediakan arak. Saya dengar cerita lah, wallahu a'lam aku dengar cerita kan. Ada juga kawan-kawan kita orang Islam yang mereka ni kawan dengan orang bukan Islam. Jadi nak ra'i ke kawan orang Islam ni, jadi dia buat kenuri ke apa ke kan. Tak kira lah apa bentuk kenuri ke, kenuri hari jadi ke, birthday ke, kenuri apa ke, apa sambut ulang tahun kahwinan ke, biasa kan. Saya dengar lah kan, kod-kod benda tu berlaku tak mustahil. Jadi panggillah kawan-kawan ni. Lepas tu kawan-kawan ni pun nak seronok ni, kami ni boleh minum benda ni, jadi hang sedialah kami. Dia bersedialah satu sudut benda tu kan. Macam juga setengah-setengah penerbangan katanya ada disediakan benda-benda macam tu. Kan. Kita naik haji kapal terbang hak catat tu tak ada lah kan. Ada juga katanya. Kan. Nak raihkan kawan tu buat juga. Mereka tak minum teh kopi dah. Teh kopi ni kira orang kampung je. Minum lah. Apa nama tak tahu. Dengar kata brandy kan, whisky. Tu yang Haji Bakhir tu tonic apa tu kan. Brandy and tonic apa kan. Pandai dia buat tu. Cowboy minum susu. Mana boleh cowboy minum susu? Fala yajlis, jangan duduk. Kan duduk. Duduk. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Iza zana al-'abdu aw shariba al-khamra naza'allahu 'anhu al-imana kama yakhla'u insanul qamisa min ar-ra'sihi." Apabila seorang berbuat zina atau minum arak, maka Allah mencabut imannya. Ibarat macam mana? Kama yakhla'ul insanul gamis, seperti mana seseorang membuka bajunya daripada melalui kepalanya. Senang je cabut. Kan kita buka baju dari kepala ni senang tak? Senang. Gitulah umpamanya orang yang minum arak ni, dia mencabut iman tu. Iman. Kalau kerap minum arak, kalau kerap melakukan pencurian, cabut semedang iman. Habis nak tinggal apa lagi? Nak tinggal Islam tu namalah, betul lah. Ada sabda Nabi SAW sebut, akan datang akhir zaman tidak lagi tinggal Islam melainkan nama je. Nama je Islam. Agama apa? Agama Islam. Kan? Nama apa? Nama Islam. Nama masih lagi Islam. Sebab nama-nama ni kita bukan buh-niri nama ni. Tak tahulah kot, tuan-tuan tukar nama. Nama kita ni siapa buh? Ayah kita lah buh kan? Mak kita bubuh, ayah kita bubuh, tok wan kita bubuh. Masa kita beranak kemarin ni bukan tanya kat kita pun nak buh nama apa. Jadi mak ayah kita dia orang baik. Dia bubuhlah nama kita baik-baik. Lepas tu pula, kalaulah
Ayah yang baik ni letak nama anak tu baik-baik, kemudian anak tu tak semestinya jadi baik. Bubuh contohlah, contoh nama ni pun contohlah kan nama. Contoh nama Soleh contohnya. Belum tentu anak tu jadi soleh. Kan? Bubuh nama Zaki macam saya ni Zaki ni. Cerdik pun boleh, bersih pun boleh. Nama tu ada dua kan? Zal dengan Zain. Itulah. Cerdik lah katanya. Belum tentu nama Zaki ni cerdik. Bodoh piang bodoh. Kan? Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala namanya itu, itulah dia. Bila kata Allah itu nama dia apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itulah Tuhan. Itu layaknya bagi Allah. Nama dia layak bagi dia tu. Jadi kita ni orang lain bubuh nama. Kan? Bubuh nama. Itu nak menunjukkan apa? Bahawasanya nama yang ada pada kita tu tidak semestinya menjaminkan itulah makna kita. Tidak. Tak menjaminkan makna kita. Jadi makna kalau iman ni yang ada dalam kita ni, iman tu, kalau dia mari lahir kita tu maknanya bersih. Tempat yang nak bubuh iman tu bersih. Macam kita beli kereta, tuan-tuan pilah Yuska. Pi tengok kereta Yuska, pasang sebiji tak ada. Masuk buka pintu, wangi bau, berkenan sungguhlah. Kalau bawa orang perempuan lalunya jadi sungguh. Kan? Depa kan nak jadi je. Ini boleh bang, ni boleh. Buka ni, ni pun boleh bang, ni boleh ni. Hak tadi boleh tak? Hak tadi boleh tak? Ni boleh, ni lagi boleh. Tu orang perempuan lah. Pergi buka Bukit Jana ni, Bukit Doraemon ke apa nak. Allahu Akbar, kan? Macam itulah. Allah bagi bekal beriman, elok bersih. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, bersih je. Tapi jaga. Tempat yang nak diiman tu, kalau tak diisikan dengan iman, dia akan lama-lama dia akan berkarat. Dia akan jadi kelabu. Dia akan jadi hitam. Dia akan jadi keras, dia akan jadi mati. Kalau dah mati hati tu, pendek kata, Rasulullah mari pun tak mau jadi apa dah. Mati hati dah. Kalau keras ni, Allah lawan. Lawan. Kita kata kok tu, dia kata kok ni. Kita kata kok tu. Kita kata tak semayang lagi dah. Ustaz lagi semayang, waktu panjang lagi ni, tak panjang. Yalah waktu tu panjang, kok hang lah pendek. Lawan. Kalau hak kelabu-kelabu tu, dia mayang, nak mayang, nak pergi mayang. Aku tu kelabu kelalak orang katakan. Itu nak kena jaga sungguh iman ni. Walaupun orang kata dia tak murtad sebab dia melakukan tu, dia tak kata hukum tu boleh. Mencuri dia tak kata boleh mencuri. Zina dia kata tak kata boleh zina. Minum arak dia kata tak zina. Tapi perbuatan itu menggoyangkan iman dia tu. Mengeluarkan iman tu dalam diri dia tu seolah-olah macam dia buka baju. Apa yang tinggal ni? Ada bekas je lah. Ada badan je lah keluar. Ni iman ni keluar habis. Itu yang kita bimbangkan. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah akan datang kita baca riwayat oleh Sayyidina Abu Hurairah juga. Nabi SAW sabda, "Iza zanal 'abdu aw syaribal khamra kharaja minhul imanu fakana fawqa ra'sihi kadh-dhallah. Fa iza farigha min zalikal 'amalu raja'a ilaihi al-iman." Itu di antaranya. Wallahu a'lam. Astagfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.